Kita menyambung persoalan yang berhubung dengan qisasul anbiya, kisah nabi-nabi, dan kita masih di peringkat awal kisah Nabi Saleh alaihi salam, di mana sebelum Ramadan al-Mubarak saya telah menyelesaikan kisah Nabi Hud alaihi salam, kehancuran kaum Nabi Hud, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin, dipukul dengan puting beliung 7 hari 7 malam non-stop, dan berhenti angin puting beliung itu wasamaniyat pada hari yang ke-8, menjadikan kaum 'Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, laksana a'jazu nakhlin khawiyah, laksana pokok-pokok kurma yang tumbang dan telah pun rebut. Kita dah bahaskan persoalan kehancuran mereka, dan telah saya buka secara muqaddimah akan kisah Nabi Saleh alaihi salam, salah seorang nabi dan rasul di kalangan bangsa Arab. Nabi Saleh adalah bangsa Arab, salah seorang rasul dari keturunan bangsa Arab. Banyak di kalangan nabi dan rasul adalah Bani Israel, dan telah saya sebut beberapa ayat di dalam surah Asy-Syu'ara yang saya ambil kerana ayatnya ringkas-ringkas berhubung dengan kisah Nabi Saleh, di mana saya telah mula membaca pada ayat kadzabat samudul mursalin. Itulah ayat 130 lebih daripada surah Asy-Syu'ara, di mana Nabi Saleh alaihi salam telah diutus kepada suatu puak dan kaum namanya Samud. Dan kita akan lihat pada malam ini, saya akan mula menyambung pada ayat 146 surah Asy-Syu'ara, di mana ayat-ayat sebelumnya yang telah saya baca sebelum Ramadan adalah merupakan seruan Nabi Saleh, antaranya fattaqullaha wa ati'u, takutlah kamu kepada Allah dan ikutlah aku. Dan juga Nabi Saleh sebut sama macam Nabi Hud sebut, ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Adalah aku dengan seruan ini, kata Nabi Saleh, aku tidak meminta upah kepada kamu, kerana balasannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka malam ni kita sambung bermula ayat 146 untuk kita melihat apakah dia bentuk-bentuk peringatan yang diperingatkan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Apakah dia tamadun kemajuan mereka, hadarah yang mereka miliki. Mereka bukan bangsa yang bodoh, mereka bukan bangsa kuno, tetapi mereka menempuh ketamadunan yang sehingga ke hari ini diiktiraf oleh UNESCO, diiktiraf oleh PBB melalui UNESCO, warisan dunia dan sebagainya, sehingga meletakkan kawasan mereka sebagai kawasan yang haibat, kawasan yang dianjurkan untuk dilawati kerana kesan-kesan teknologi yang tidak mampu difikir oleh manusia, tetapi telah ditempuh oleh kaum Thamud. Baik itu saya sebut mula-mula lagi bahawa setiap Nabi, terutama Rasul, mereka dikirim Allah kepada bangsa yang bertamadun. Mereka bukan datang pada manusia yang tak pakai baju. Mereka bukan dikirim Allah pada manusia yang duduk atas pokok dah nampak orang lari punya perak. Dan Allah utus kepada bangsa yang menempuh kemajuan, termasuklah Nabi Saleh alaihi salam. Dan kita akan mula melihat bermula ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atutrakuna fima hahuna aminin. Ini yang pertama, iaitulah adakah kamu fikir, kata Nabi Saleh, bahawa kamu akan dibiarkan bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? Antara peringatan yang dilontarkan oleh Nabi Saleh adalah mengingatkan kaum Thamud supaya jangan alpa dengan dunia, supaya jangan tenggelam dengan nikmat dunia sehingga kamu melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pengajaran untuk kita sampai ke hari kiamat, bahawa dunia merupakan tempat singgahan yang kita mesti hadap, berhati-hati ketika hidup di atas dunia ini. Kerana dunia bersifat fana, dia menerima kebinasaan, manakala akhirat bersifat baqa, dia akan kekal tiada noktah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentulah orang yang mempunyai akal yang sehat akan memilih yang kekal, akan lebih menumpukan kepada tempat yang kekal. Itu akal yang sihat. Tetapi akal yang ditawan oleh nafsu, ditawan oleh dunia, termasuk syaitan, maka dunia inilah segala-galanya bagi dia. Maka sebab itu kita boleh jumpa orang-orang yang tanpa segan silu,
melakukan dosa-dosa. Mereka tidak berpuasa, mereka beratur elok. Ada video yang diviralkan di Jitra bulan puasa yang lepas. Saya yakin tuan-tuan pun tengok. Beratur tengah nak beli nasi bulan puasa, beratur nak beli nasi, diserbu oleh penguat kuasa, berselerak lari. Kenapa? Kerana mereka terpedaya dengan nafsu dunia. Tak boleh rasa lapar sikit, nak makan, nak makan, nak makan. Sedangkan yang mereka makan sedapnya taruh mana, takak-tekak aja, dahlah berdosa. Dahlah tak puasa satu hal, berdosa. Okeylah, bila sampai kesedaran, mereka bertaubat, lalu mereka ganti puasa mereka. Mereka minta ampun, okey, fair enough. Mereka bertaubat, mereka ganti puasa mereka, mereka menyesal. Okey, Nabi kata apa? Takkan sama yang mereka ganti itu, tak sama dengan Ramadan, tak sama dengan yang mereka tinggalkan. Walaupun mereka dah bertaubat, nafsu dunia tanpa segan silu, tak puasa. Kita boleh tengok mereka yang ditawan oleh nafsu dan dunia, tanpa segan silu, menipu orang, scammer, macam-macam, kebah duit orang, rasuah, penyelewengan, macam-macam, tanpa rasa malu, tanpa rasa segan. Mereka malu bila dihadapkan ke mahkamah. Tak cukup tangan nak tutup muka, tertunduk-tunduk jalan. Tak cukup kaki nak lari daripada press, daripada pemberita, daripada cameraman. Waktu buat dosa tak rasa malu pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni dunia. Lama mana sedap makannya, tekak. Akhirat tak ada ayat nak sebut nikmat, nikmat, nikmat.